Kita mulakan dulu dengan bacaan doa. Amma dah ada tu? Ma? Mana Amma? Amma senyap je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, kita mula ada 21 orang. Alright. Korang standby buku modul dengan buku teks buku modul muka surat 133. Okay. Kita mulakan dulu dengan buku modul Sekejap, teacher tutup kamera. Okey, boleh nampak Boleh, teacher. Okey. Okey, muka surat 133 untuk buku modul dulu Teruskan kepada tajuk isomer itu. So kita sambung nak buat isomer. Isomerism in alkane. Alright. So untuk soalan yang pertama, okay, molekul formula dia CH4. Okay, draw structure formula Okay, so CH4 cikgu dah lukis secara C ada 4H. So nama dia ikut sistem IUPAC. So nama dia methane. Okay, number of structure formula dia cuma ada satu je, tak boleh nak buat bentuk lain dah. So number of isomers, no isomer Satu je dia tak ada isomer. So no isomer. Yang kedua, okay, second C2H6. So kita buat just straight je saja C2 ada H6. So nama dia ethane. So no isomer. Okay, yang ketiga number 3 C3H8. Okay, ada 3 C, 8H. Alright, so nama dia, bilangan isomer dia ada 2 isomers. Okay. Yang kelima, okay, semakin besar bilangan karbon, C5H12. So the first one buat straight line sahaja. So namanya pentane. Kemudian the second, you start buat branch. Okay, so pendekkan daripada 5 jadikan 4. Okay, satu tu jadikan dia sebagai cabang, letaklah kat mana-mana kecuali di hujung. Ni tak boleh Sekejap, cikgu tanda dia. Kecuali di hujung ni tak boleh.
dengan hujung ni tak boleh. Alright, so jangan letak cabang di hujung-hujung sebab dia akan dikira sebagai satu rantai lurus yang masih belum putus. Alright, so kat sini kita letak di carbon yang pertama, carbon kedua ataupun ketiga kat sini. So kalau kita letak carbon yang kedua, dia akan jadi 2-methyl butane. Okay, so kalau lah contoh kamu letak kat sini cabang, ni contoh cancel, kamu letak kat sini CH3 cabang dia. Okay, so kita akan start kira daripada sini sini sebagai carbon pertama, yang ni akan jadi carbon kedua. Alright, sebab kita akan ambil yang lebih kecil. Ini akan jadi carbon ketiga. So still nama dia akan jadi 2-methyl carbon kedua. Alright. Seterusnya, jangan cuba nama ni. Ni. Alright. So seterusnya kita buat pula daripada 4 rantai terpanjang dia 4, kita pendekkan jadi 3. Okey, kita pendekkan jadi 3. Okey, 2 lagi carbon tu nak buat bagaimana? Jadikan dia sebagai cabang kita boleh letak di carbon yang kedua ni. Okey, yang kedua ni kita letak carbon kedua ni atas dan bawah. Alright, kecuali di hujung. Hujung jangan letak ada cabang, salah. Alright, so nama dia dah bertukar jadi 2,2-dimethyl propane sebab rantai terpanjang dia prop. Okey, 2,2-dimethyl propane. Okay, next. Alright. Kemudian, okay, kita lihat kesimpulan dia untuk isomerism in alkane. Conclusion. So the first 3 members of alkane do not have isomers because each molecule has only one structural formula. Alright, so untuk yang tadi, okay, cuba kecilkan. Okay, yang kelima tadi dia ada 3 struktur, so ada 3 isomers. Alright, so untuk karbon pertama, kedua, ketiga ada for 3 members of alkane yang terawal ni tak ada isomers. Okay, jelas ni untuk alkane. Okay, kemudian muka surat seterusnya kita nak lihat isomerism in alkene. Okay, muka surat 134. Alright. Number 1, C2H4. So bila alkenes means dia ada double bond, unsaturated hydrocarbon, so dia double bond. So untuk C2, C double bond C. So nama dia ethene, nama ikut sistem IUPAC dia ethene. Okay, boleh tak buat bentuk lain? Tak boleh. So no isomers. Okay, next. Number 2, C3H6. Okay, so C double bond C, kita boleh letak kat carbon pertama, carbon kedua. Okay, so nama dah jadi propene. Propene. So this is also no isomer. Okay, kemudian number 3 kita ada orang dengar ke baby cikgu nangis tu? Aduh. Okay. Number 3. Okay, C4H8. Alright, kita ada 4 carbon. Okay, buat straight line saja dulu. Okay, double bond tu letak kat carbon yang terawal. Okay, so this one dah jadi put 1 in. Okay, second kita jadikan dia double bond letak di carbon kedua, dah jadi put 2 in. Kemudian okay, so yang ketiga kita boleh jadikan dia sebagai struktur yang bercabang. Okay, daripada 4 tadi ini kita pendekkan jadi 3. Kemudian karbon kedua kita jadikan dia ada cabang. Okay, so dah jadi nama lain.
2 metil di karbon pertama, karbon kedua ada cabang 2 metil. Okay, propin. Okay, propin, 2 metil propin. So ada 3 bentuk yang kita boleh buat kat sini. Okay, so kita dapat 3 isomers. Okay, number 4, C5H10. Okay, C5H10. Okay, first one, buat straight line saja dulu. Double bond letak di carbon yang terawal. Okay, so this one, pen 1 in. Second, kita ganjakkan, kita gerakkan double bond. Kita letakkan double bond di carbon kedua. So namanya dah jadi pen 2 in. Kemudian yang ketiga, kita pendekkan daripada rantai panjang 5 jadikan dia 4. Kemudian okay, double bond tadi kita letak di carbon yang terawal. So kita akan kira daripada belakang daripada belakang. Okay, sebab ada double bond kat sini. So di carbon pertama ada double bond. Okay, kemudian kita jadikan cabang dia. Okay, cabang you boleh letak dekat sini. Kecuali di hujung. Okay, so kalau kamu letak kat sini, dia akan jadi carbon ketiga lah. So 3 metil, put 1 in. Okay, kemudian kamu buat pula bentuk lain. Okay, sama juga straight line. Okay, kamu letak kat sini carbon. Tak cukup C. Tak cukup C, tak cukup H. Alright. Okay, so sekarang you letak carbon yang ada double bond, carbon pertama. Kat sini kita akan kira dari sini 1, 2. Okay. Kemudian nak letak cabang tadi. Tadi kita letak cabang di carbon ketiga. Kita boleh letak pula cabang di carbon kedua. So dia dah jadi nama lain 2 metil put 1 in. Okay, put 1 in. Put 1 in sebab double bond terletak di carbon pertama. Kita kira yang paling kecil lah, lowest. Kemudian 2 metil cabang di carbon kedua. So nama dia dah jadi lain lah. 2 metil put 1 in. Yang atas tadi 3 metil put 1 in. Daripada belakang ke depan. Yang ni daripada depan ke belakang. Alright. So dia boleh pusing-pusing kat situ Kemudian alright, so kita boleh buat pula untuk double bond yang berada di tengah-tengah tadi. Okay, antara carbon kedua dan ketiga. So the lowest kita akan ambil 2 lah. So dia akan jadi put 2 in. Rantai panjang dia 4. Put 2 sebab double bond terletak di carbon kedua. Okay, dan di carbon kedua juga ada satu cabang. So dia dah jadi 2 metil put 2 in. Boleh dia ke sana. Alright. So rasa-rasa ada lagi tak bentuk yang kita boleh buat? You boleh try and error lah. So contoh kalau you nak buat C double bond C. Okay, let's say kamu nak letak cabang tu di sini. Kat sini tak boleh letak cabang, sini tak boleh letak cabang Okay, so apa nama dia? Okay, kalau kamu letak nama dia 3 metil put 2 in. Ni salah sebab kalau kamu kira dari sini 1, 2, 3. So kalau nampak kat sini put 2 in kat belakang tu dah betul dah. Sebab double bond terletak di carbon kedua. Ni dah betul. Okay, tapi you tengok kat sini cabang ni terletak di carbon ketiga. So you buat 3 metil put 2 in. Sedangkan kita boleh guna prinsip lowest. So kita boleh guna daripada sini ke sini. So kamu akan gunakan nombor yang baru kat sini 1, 2, 3, 4. So nama dia akan jadi 2 metil pula. Okay, kita start dulu dengan rantai yang terpanjang 4. So put. Okay, carbon kedua kat sini 1, 2. Carbon kedua ada double bond. Put 2 in. Okay, di carbon kedua ni ada cabang. So
2-methyl. Butyne. Nama dia walaupun dia nampak macam lain. Okay, compare. Walaupun nampak macam lain, tapi bila kita ikut rules, sebab dia boleh pusing nak dari depan ke belakang, belakang ke depan, so kamu akan dapati nama dia sama. 2-methyl butyne. Sini sama. So, yang ni kita tak terima. Okay, tak terima sebab ni tak lowest. Alright, so kamu dah pening-pening dah buat, dah try and error, memang tak ada dah yang lain. So, setakat ni kita dapat 5 isomer saja. Okay, 5. Kalau nanti dalam exam dia minta C6, H12, so ada lagi isomer, bertambah lagi daripada 5 mungkin dah jadi 6, mungkin jadi 7, lagi besar. Lagi besar carbon dia, lagi banyak isomer. Okay. Okay, next. Kita lihat pula muka surat 135. Alright, yang ni kosong ni, tak buat lagi. Okay. Surat 135 kita nak lihat isomerism in alkyne. Okay. So kita start yang pertama, C2H2. C2H2. So kita lukis, oh dia dah ada dah dalam buku jawapan dia, C triple bond C. Okay, so C dia mesti ada 4 ikatan. So dia dah ada 3 di tengah dia. So tak cukup lagi 1, kita letak 1H. Okay. So kita letak lagi 1H. Alright, so C2H2. Okay, nama ikut sistem IUPAC ethyne. Ethyne, etuna, ethyne. Alright, kemudian ada tak isomer yang kita boleh buat? No, tak ada. So, bila tak ada, no isomer. No isomer. Okay, tengok yang kedua. Okay, yang kedua C3H4. So kita buatlah C ada 3. C ada 3. Okay, kemudian kita letakkan ada triple bond pada karbon yang pertama. Kemudian kita lengkapkan dengan H. Okay, karbon pertama dah ada 3, so tinggal lagi 1 tak cukup, letak 1 H. Okay, karbon yang kedua ni dia ada 3 kat sini dah ada tambah lagi 1, 4, so tak perlu letak H. Okay, karbon yang ketiga dia cuma ada 1 kat sini ikatan dia, tak cukup lagi 3, so kita tambah lagi 3H kat dia. So dia dah jadi. Nama dia ialah prop. Okay, belakang tertambah dengan ine, propine. Alright, ada isomer tak? Okay, kalau tak ada isomer, so no isomer. Alright, no isomer. Okay, sebab kita tak boleh buat bentuk lain dah. Kalau kita buat double bond di belakang, C, okay, contoh kat sini ada H, sini ada C, sini ada C, sini ada H. Alright, so kalau kamu buat bentuk macam ni pun kita akan start pada belakang lah. Okay, ke depan. Nama dia tetap akan jadi propine. Sebab dia akan kira ni karbon pertama. Yang ni karbon pertama. Okay, no isomer. Okay, next. C4H6. C4H6. Okay, sekarang. Okay. So kita akan buat rantai lurus. C4, 1, 2, 3, 4. Okay, untuk karbon pertama ada triple bond.
Okay, kemudian karbon pertama ada 3 dah ikatan dia, tak cukup 1, kita letak H. Kemudian karbon kedua dia ada 3 tambah 1, 4 cukup. Kemudian karbon ketiga dia ada 1, 2 tambah atas bawah dia H. Karbon yang terakhir dia ada 1 kat sini, so tambah lagi 3 lah, bagi dia cukup 4. So ni namanya ialah boot. Karbon pertama kat sini, so boot 1 ine. Kemudian kita boleh buat isomer untuk C4H6. Kita boleh gerakkan triple bond ya. So kita ada C, 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 C. Kita gerakkan dia kat sini. So ni letak satu-satu. Ni ada H. Tengah-tengah tak payah dah, cukup. Alright. So nama dia dah jadi boot 2 ine. So dapat 2 kat sini Dapat 2, so kita tulis kat situ 2 isomers. Right? Ada 2 isomers for C4H6. Next C5H8. Alright, C5H8. Lukis dulu rantai lurus 5. Alright, kemudian triple bond letak dulu di awal. Letakkan H, nak bagi cukup 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni tak cukup lagi. Yang ni tak cukup. Dan yang ni So nama ekosistem IUPAC PAN 1 ine. Right. Kemudian kita boleh buat struktur yang kedua. Rantai lurus 5. Tadi karbon triple bond duduk karbon pertama. Kita gerakkan dia ke karbon kedua. C ada 3H. Yang ni cukup 4. Yang ni pun cukup 4. Yang ni tak cukup lagi 2. Jauh pula perginya. So ni dah jadi PAN 2 ine. Right? PAN 2 ine. Korang ada bersama-sama cikgu ke ni? Ada. Hari ni macam sunyi sepi pula. Kemudian kita boleh buat yang ketiga. Yang ketiga. Kamu dah tak boleh gerak. Dah triple bond ni nak pergi ke sini. Dah tak boleh gerak sebab nanti kamu akan dapat balik nama yang sama. PAN 2 ine. Sebab kita akan kira daripada belakang ke depan. So dah tak boleh buat dah. Sekarang ni kita akan buat yang bercabang pula. So daripada 5 kita pendekkan jadi 4. C, 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 C. Kemudian kita letakkan triple bond tu. Kita letakkan triple bond tu. Kita letakkan di karbon pertama. Kemudian sambungkan. Alright. So tak cukup lagi satu C. So kita boleh letak C tu di sini kah? Boleh kah? Tak boleh. Sebelah dia teacher. Nombor 3. Sebab dia dah terlebih 1, 2, 3,
4, 5. 5 ikatan dah terlebih. So tak boleh. Faham? So kita boleh letak dia di sini. So dia akan jadi, okay, letak dulu H. Ni dah cukup 4. Sini letak H. Sini H. Ni lagi H. Alright, so nama dia dah jadi. Jadi apa nama dia? Boot. Boot one. Boot one. Boot one dash metil lah, kan? Boot one. Dash. Okay, metil kan? Bukan metil. Metil. Karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. Okay, karbon metil. 3 metil, yes. 3 metil. Ya. 3 metil. 3 metil, boot 1 ion. Okay, so rasa-rasa ada lagi tak bentuk yang kita boleh buat dapat nama lain? Okay, kalau contoh you nak gerakkan triple bond ni ke karbon kedua, boleh tak? Okay, kita try. Okay. Contoh C. Triple bond ni nak letak kat sini. Alright. Lepas tu kamu nak letak cabang. Okay, prinsip dia cabang tak boleh letak di ujung. Kita nak letak tengah-tengah antara ni dengan ni. Okay, contoh you nak letak cabang kat sini. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Tak boleh. Karbon mesti 4 ikatan je. So tak boleh. Nak letak kat sini pun tak boleh. Tak boleh. Dia dah lebih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ikatan pun tak boleh letak kat situ. So bentuk ni tak boleh nak buat. Bila tak boleh nak buat, so kita stop sampai sini je lah. So ada 3 je lah bentuk yang kita boleh buat. So kita dapat buat conclusion. Kat sini ada 3 isomer sahaja. Alright, untuk C5H8 kita hanya dapat apa ni? Tak boleh. Okay, so kita dapat 3 isomers only 3 only. Alright, jelas Okay, kemudian kita boleh buat untuk alkohol pula. Isomerism in alcohol. Okay, sekejap. Kecilnya. Mengada-ngada ni. Kenapa besarkan ni? Salah pula. Okey. Kita tengok pula isomerism in alcohol. Okay. First one, methanol. Alright, so molecular formula dia macam mana? Methanol.
Okay. CH3. CH3 3OH. OH. Okay, good. OH. Right. Structural formula and IUPAC name. Okay, so kita akan buat struktur dulu. Okay, only one C. So C. Okay, diikuti dengan 3H. Okay, belakang dia ada OH. Okay, so this one, nama ekosistem IUPAC metanol. Samalah dengan nama yang dia bagi tadi, alkohol tadi, metanol. Okay, tulis je lah sebab dia nak metanol. Alright, so kita boleh tak buat isomer untuk dia? Tak boleh. Okay, so tulis dekat tepi tu no isomer. Okay, this one no isomer. Okay, next ethanol. Ethanol molekular formula dia H5OH. H5OH. Okay, kemudian kita draw structural formula dia. C ada 2. Okay, H ada 5, ujungnya ada OH. So nama dia ekosistem IUPAC ethanol. Okay, boleh tak buat isomer? Sama ada kita nak tukar pula COH tu nak duduk di belakang. Still nama dia ethanol. So kalau dapat nama sama juga, maksudnya dia tak ada isomer lah. Okay, so kita tulis no isomer. Okay, next propanol. C propanol C ada 3. C 3H7OH. So kita draw. Okay, rantai yang pertama buat lurus saja. Kita buat C. Alright, belakang ni buat OH. Okay, dan lengkapkan dengan H. So this one kita dapat nama prop. Okay, sebab kita nak kita boleh buat bentuk lain untuk propanol. So this one kita akan letakkan OH ni di carbon pertama lah. So dia akan jadi prop 1 on. Sebab kita nak bezakan untuk yang kedua, kita nak buat untuk isomer dia. Okay, this one C. Okay, kita jadikan OH tu di carbon kedua. Okay, this one baru kita nampak beza lah. Yang tadi ni prop 1 all, kita tak tulis propanol sahaja. So kita buat yang kedua untuk nampak beza. Prop 2 all. Okay, prop 1 all dengan prop 2 all. Okay, so kita boleh buat dua sahaja. Okay, sebab OH dah tak boleh letak di hujung-hujung, nanti sama dengan yang pertama. Okay, hanya boleh tukar kat tengah sahaja. Okay, so dapat dua sahaja. So bilangan isomer dia 2 isomers. Jelas Okay, kemudian terlihat pula muka surat 136 butanol. Okay, butanol C berapa ni? C4 H9OH. Okay, so bila makin besar carbon dia, so nanti isomer dia akan lebih daripada 2. Okay, kita buat yang pertama straight line, OH letak di hujung, completekan dengan hidrogen. Okay, dalam peperiksaan buat betul-betul so jangan buat macam cikgu ni je nak cepat. Okay, so nama dia butan
one, all. Okay. Butan alkohol belakangnya all saja. Butan, one, all. Next, kita boleh buat OH tu di carbon kedua. So let's say kita nak letak OH kat sini. Okay, kat sini So kita boleh namakan dia jadi butan 2 all. Alright, so completekanlah dengan hydrogen. Alright, next kita boleh buat cabang. Okay, daripada 4 pendekkan jadi 3. C, OH di hujung dah jadi propanol Okay, kemudian cabang tak boleh letak di sini, hujung tak boleh letak tengah. C. So kita akan completekan dengan H. So nama dia dah jadi, belakangnya propan, one all. Okay. Dia ada carbon, ada cabang di carbon kedua. So 2 methyl. Propan 1 all. Okay, propan 1 all. Kenapa kita nak kena buat propan 1 all? Sebab nanti kita boleh buat satu lagi untuk nak nampak beza. Satu lagi C. Okay. Kemudian OH yang hujung tadi kita boleh letak di carbon kedua. Okay. Dan di carbon kedua juga kita boleh letak satu lagi cabang kat sini So nama dia dah jadi 2 methyl propan 2 all. Okay, so kita nampaklah beza ni 1 ni 2. Okay, ni butan 1 all, ni butan 2 all. Okay, jelas So ada 4 sahaja bentuk yang kita boleh buat. So kita kat situ 4 isomers. And last one, pentanol. Okay, pentanol. Pentanol dia punya molecular formula dia ialah C5. C5H11. Thank you. OH. Alright. Sama juga prinsipnya. Mari kita buat rantai lurus dulu. Lima C lurus, hujung letak OH. Ni namanya, nanti kamu lengkapkan lah ni. Kau cuba buatkan lambat. Alright. So, nanti lengkapkan. Okay, namanya ialah pentan 1 all. Okay. Kita tak payah tulis pentanol sahaja. Kita kena letak satu kat sini sebab kita nak buat isomer. Okay. Kalau dia memang macam ni sahaja, tak perlu minta isomer, korang bolehlah tulis terus pentanol. Okay, bila kita nak buat isomer, so kita spesifikkan lah ni pentan 1 all. Kemudian yang kedua 5. Okay, OH letaklah yang kedua. Kamu nak letak kat sini boleh atau kamu nak letak yang depan pun boleh. Okay, so this one pentan 2 all. Alright. Kemudian yang kedua, yang ketiga mana kolava ini? Okay. Struktur yang ketiga, kita boleh gerakkan lagi OH tu. C. Okay. Kat ujung tak boleh.
Okay, kat sini dah letak, dia dah jadi pentan to all. Kalau letak kat sini pun dah jadi pentan to all. Okay, dia akan jadi sama. So kita letak kat sini. Dan yang ni akan jadi nama lain. Okay, so letak OH kat sini. Okay, so letak OH kat situ. So dia akan jadi pen tan 3 all. Pentan 3 all. Okay. Kemudian kita dah tak boleh nak gerak OH dah. Baru kita jadikan dia cabang. Okay. So cabang yang pertama biar OH duduk di hujung. Daripada 5 pendekkan jadi 4. Letak je OH tu di hujung dulu. Okay. Kemudian cabang tu kita letak kat lowest. So kalau OH kat sini, so ni akan jadi kabel pertama lah. Okay, so kita akan utamakan dia punya kumpulan berfungsi, hidroksi group dia. So kita akan ikut hidroksi group. Kalau dia duduk kat ujung, so ni jadi nombor 1, sini jadi nombor 2. So cabang dia, kamu tak boleh letak di carbon yang pertama macam ni, kat sini tak boleh. Okay, so letak kat carbon kedua, ada 1 cabang. Alright, so dia dah jadi 2-metil, apa ni? 2-metil butan 1 all. 2-metil butan 1 all. Okay, butan sebab dia rantai terpanjang 4. 1 sebab OH duduk carbon pertama. Okay, carbon kedua ada 1 cabang. 2-metil butan 1 all. Okay, kemudian kita boleh buat struktur yang kelima. 5. Okay, sama macam tadi, 4 sahaja dulu. 4. Alright. Kemudian contohlah kamu nak kekalkan dulu OH di belakang. Kamu nak gerakkan cabang dulu. Okay, kita boleh gerakkan cabang tu di sini So ni kabel pertama, kedua, ketiga, keempat. So dia dah jadi 3-metil butan 1 all. 3-metil butan 1 all. Okay, so dah tak boleh nak buat dah cabang lain untuk yang OH di hujung ni. Sekarang kita boleh buat rantai lurus dia 4. Daripada 5 kita pendekkan jadi 4. OH dulu, kumpulan berfungsi dulu kita gerak. Tadi dah hujung, sekarang kita letak OH tu di carbon kedua. Contoh macam tu. So kita boleh letak cabang. Cabang dia kita boleh letak ke atas. Sebab cabang tak boleh letak di hujung. Right, so apa nama dia? 2-metil butan 2 all. Faham dah Alright, so sekarang boleh buat lagi tak? Cabang tu boleh gerak lagi tak? Kita kekalkan OH tu di carbon kedua. Cabang tu boleh gerak lagi tak? Boleh. Boleh gerakkan di sini So dia akan jadi 3-metil. Apa-apa hal pun utamakan kumpulan berfungsi So kita tak boleh kira daripada sini 1, 2, 3. Salah. This is wrong So kita akan utamakan kumpulan berfungsi. Kita akan tengok the lowest kumpulan berfungsi. Start daripada sini. 1, 2. 2 OH. Jadi 3 ni jadi 4. So 3-metil butan 2 all. Nama lain. Bila nama lain, so isomer lah tu. Macam kita dapat anak kembar. Kalau anak kembar kita muka sama, fizikal sama, tapi kita letak nama dia lain-lain, tak letak nama sama So ni ada berapa? Setakat ni kita buat 7. Satu lagi boleh buat. Satu lagi
Okay. Buat 4 dah. So, kita jadikan dia 3. 1, 2, 3. Okay. Kemudian kita boleh letak kat sini OH. Okay. Rantai terpanjang 3 OH. Cabang kita boleh letak atas bawah lah. C, H3. Sini ada C3. Nama apa ni? 2-metil. 2-metil. 2-dimethyl. 2-dimethyl. Metil. Prop. Metil. All. 2-dimethyl. Prop. 1 propine. Sorry, propine. 1 all. Betul kan Betul. Okay. Di tu means ada 2 kan? Tapi baru mention 1 kat sini. Oh, tu teacher. Itu metal. 2. Maksudnya dekat carbon kedua ni ada 2 kali. 2 dimethyl. Prop 1 all. Okay. So ingat number dengan number, koma. Number nak sambung dengan huruf dash. Okay. So ni huruf, ni nak buat number dash. So 2, 2 dimethyl propane 1 all. Okay. So dah tak boleh buat benda lain dah. Macam ni je punya struktur yang kita dapat. So dapat 8 tadi So dapat 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 isomers, 8 isomers. Okay, jelas Boleh Okay, sekarang kita nak sambung untuk ada masa lagi 10-7 minit. Kita sambung sikit untuk dia punya apa ni kegunaan kegunaan. Sekejap, stop je. Stop. Okay. Kita nak sambung kegunaan. Boleh lagi nak habiskan tajuk ni. Sekejap. Okay. Alright, so sekarang Okay, kita nak sambung sedikit uses of homologous series in daily life. Alright. So uses of alkanes and alkenes. So alkanes have high heat of combustion. Thus, the main usage of alkanes are for fuel and raw materials in the petrochemical industry. So alkenes are also used as raw materials in the petrochemical industry. Right. So this one, contoh ethane. So production of ethane from ethane to make detergents and plastic. Liquefied natural gas LNG that contains ethane is used as fuel for power station. Okay, this one uses that. Next, butane. Production of fuel for lighters and portable stove. LPG cooking gas when mixed with propane.
Okay, next. Ethene, production of alcohol such as ethanol, production of polyethylene, polyvinyl chloride, PVC, and polystyrene. Okay, next. Wood 1,3-diene. Diene. Okay, production of synthetic rubber to manufacture tires and hot water bag. Okay, ni contoh Okay, uses of alcohols. Hand sanitizer contains more than 70% alcohol to prevent COVID-19 infection. The physical properties of alcohol are suitable for the production of materials for everyday use. Okay, ni contohlah kegunaan alkohol. Okay, ni paling dekat lah dengan kita hari-hari pakai. Okay, next. Okay, antara lainnya fuels. As fuel in clean fuel, biofuel and gasohol. Properties of alcohol, high flammable and combustion, release a lot of heat without soot. Solvent sebagai pelarut. As a solvent in paint, liquid, macam mana sebutnya, dyes and printing ink. Okay, cosmetic such as perfumes, nail varnish, cream and lotion. Properties of alcohol, colorless, good organic solvent, miscible in water and volatile, mudah meluap. Ni ciri-ciri bagi alkohol. Manufacturing sector. Okay, raw materials in the production of vinegar, explosive. Ni bahan letupan polymer, perspex and fiber. Okay, perspex ni contoh dekat plate number yang warna hitam tu, apa kepingan tu contoh polymer perspex and fiber. Alright, kemudian fiber ni guna dekat macam contoh apa ni, kalau fiber optik tu yang untuk masuk dalam, kalau doktor guna untuk check organ dalam ni masuk kot tekak ke kot hidung itu antara contoh lah. Okay, properties of alcohol, chemical reactive. Okay, itu contoh ni lah. Previous. Okay, pharmaceutical products in the medical field, antiseptic for injections, surgeries and general hygiene. Solvent for medicine such as cough medicine. Properties of alcohol, antiseptic, good organic solvent and volatile. Okay, ni contoh untuk alkohol lah. Next. Okay, effects of misuse of alcohol. Okay, ethanol, C2H5OH is widely used in alcoholic beverage. Long-term consumption of alcoholic beverage has adverse effect, okay, on the function of the central nervous system. Okay, so antara efeknya cause addiction, mental disorders, contohnya depression, psychosis. Okay, contoh lain kesan bagi kesalah penggunaan alkohol ni, inebriation, mabuk, cognitive impairment, and having slow physical reflex. Sebab tu banyak kes ni drunk drivers may cause road accident. Dia lambat, tindak balas refleks dia lambat. Itu yang dia tak sedar tu. Okay. Yang ketiga, may cause cirrhosis of the liver failure, heart failure, gastritis, ulcer, pancreatitis and oral cancer, and birth defect if consumed by pregnant mothers. Ini contoh penggunaan yang salah bagi alkohol. Okay, next. Uses of carboxylic acid. Okay, the most important carboxylic acid is ethanoic acid that widely used as food preservative. Ni dalam chili sauce ada kicap and other food flavorings. Raw materials with other chemical to produce dyes, pewarna, paints, cat, pesticide and plastic. Methanoic acid is used in the rubber industry for coagulation of latex. Dia gunakan asid methanoic ni untuk penggumpalan susu getah. Sebab
biasanya orang yang menoreh getah ni dia berhadapan dengan risiko kalau musim hujan bila musim hujan nanti susu yang dikumpul tu akan bercampur dengan air, jadi tumpah cair dan sebagainya. So dia orang akan campurkan dengan methanoic acid ataupun nama lain dia sebut cuka getah. Okey, dia campurkan supaya susu getah tu cepat coagulate, cepat bergumpal beku. Okay, next, fatty acid. Long chain carboxylic acid used to make soap. Okay, carboxylic acid are also used to manufacture polymers, namely polyester, such as styrene, and polyamide, such as nylon. Ini contoh-contoh lah yang digunakan daripada asid carboxylic. Okay, uses of ester. Ester with small molecule easily evaporate and are fragrance, making them suitable for use in the manufacturing of cosmetic and perfumes. Ester also used as food flavoring. Okay, ni contoh methyl butanoate rasa apple, pentyl ethanoate banana, ethyl butanoate pineapple. So biasa dalam industri ni dia orang nak buat apa? Contoh nak buat gula-gula. Okay, dia takkan nak guna apple pure nanti dia orang rugi. So dia akan gunakan ester untuk hasilkan process apple jadi gula-gula tu rasa apple. Okay, so ethyl ethanoate CH3COO C2H5 is an ester used as a solvent for organic compound in lotion, nail varnish, lacquer, salah sebut sorry and glue. Okay, oils and fats are ester formed between fatty acid and glycerol that are used in production of soap. Okay, polyester is a polymer for the production of synthetic fabrics. Ini contoh lah bagi tahu Next, okay, uses of ester, polyester fabric, food flavoring, glue, soap. Alright. So kita lihat last self-assess 2.4. Draw the structural formula for each of the following compounds. Yang ni soalan dalam teks ada ke surat surat 109 Baik. Draw the structural formula for each of the following compound. Okay, A 2.3 dimethyl butane. So macam mana nak buat? Ni contohlah. Dah buat siap-siap dah. Okay. Kemudian okay. Kemudian okay. So 2,3 dimethyl butane. So rantai terpanjang dia 4 4, 1, 2, 3, 4, 4. Kemudian karbon kedua dan ketiga kita nak letak cabang metil So letaklah kat sini cabang kedua ada satu, cabang ketiga pun ada satu metil. So 2, 3 dimethyl butane. Okay, B 3, 4 dimethyl pen-1-ene. Okay, so dekat rantai terpanjang pen tadi, pen tu 5. So kita draw rantai lurus 5. Karbon pertama 1 1-ene tu karbon pertama ada double bond, tak apa jelas kat situ. Okay, double bond dekat karbon pertama. Kemudian letak cabang di karbon ketiga dan keempat. Okay, kemudian C 3,4 dimethyl heptane, rantai terpanjang dia hep 7. Kemudian ketiga dan keempat kita letak dimethyl. Okay, ketiga dan keempat kita letak dimethyl. So kita ada rantai terpanjang dia 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah 6, 7. Rantai terpanjang dia pusing ke bawah ke bawah. Okay, so cabang dia yang ni dengan yang ni. Dia rantai terpanjang. Okay, kita dapat 7.
heptane. You nak buat straight line pun tak ada masalah. Okay, nak buat straight line saja, terus je C. Boleh, 4, 7. Okay, pun tak ada masalah Buat je straight line. Kemudian 3 dan 4. So, ni 3, ni 4. Tak ada masalah Okay, next. D. 4-methylhexane. So kalau kamu lihat kat belakang ni ein, so kena ada bukan double. Triple. Dekat karbon pertama ni ada triple. Banyak ni okey. 1, 2, 3. Alright. So 4-methyl maksudnya karbon pertama, kedua, ketiga, keempat ada cabang. Okay, next. E. Tak boleh dah. Okay. E. Rantai terpanjang 5. Dekat karbon kedua ada OH. So karbon kedua ni ada OH. Kemudian ketiga ada cabang. So 3-methyl pentan 2-ol. Okay, next F. F rantai terpanjang dia 6 hexane. Okay, kemudian bromo ni maksudnya bromin. Bromin ni ada 2 di. Kat mana dia terletak? Di karbon pertama dan kedua. BR sini 1, BR sini 1. So okay, self-assess yang seterusnya number 2. Okay, figure 2.24 shows the structural formula of 3 hydrocarbons X, Y and Z. Okay, name the hydrocarbons label X, Y and Z. Okay, namakan dulu. X tu nama apa? X ni tidak lain tidak bukan 2-methyl prop 2-in. Prop ke? But-2-in. Butan. Bukan. Okay. Bukan butan. But. 2-methyl but-2-in. But-2-in. Butan tu untuk alkohol Okay, Y. Pen 2-in. And Z. 2-methyl 1-in. 1-in. Okay, determine whether X, Y and Z are isomers. Give your reason. Rasa-rasa isomers ke ni? Cuba lihat. Isomer. Isomer. Why? Reason? The branch. Double bond. What is the meaning of isomer? Ya. Meaning Apa maksud dia? Apa meaning tak ingat. Alah, boleh. Same what? Same Molecular formula. Same molecular formula but different Structure. structure formula. So kalau kita identify X, Y and Z ni, molecular formula dia sama tak? So kita tengok dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5C. Kemudian dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H ada 10. Tengok pula Y. 1, 2, 3, 4, 5. H ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 juga. C 1, 2, 3, 4, 5. Semua ni X, Y, Z ni same molecular formula C5H10. Okay, cuma struktur dia lain-lain. So determine whether X, Y and Z are isomer. Yes. Okay, X and Z are isomers. X and Z, X, Y and Z patutnya ni. X, Y and Z are isomers. Okay, X, Y and Z have different structure formula but same
5H10. Okay. So kena ingat balik lah tadi apa masuk isomer. Okay. Next. Okay. Okay. Ada masa lagi ke ni? Sekarang pukul apa 12. Bukan. 10. Berapa lah? Boleh bagi mak. 10.25. 25. Okay, habis dah masa. Okay, so sekarang korang catat dekat buku teks tu. Cikgu nak minta korang try buat soalan muka surat 111 sampai 112. Boleh? Boleh? Esok kita bincang. Boleh ke? Mana suara-suara? Boleh teacher. 100 berapa cikgu? Muka surat, buku teks Achievement test page 111 until 1112. Soalan dia ada 1, 2, 3. 3 soalan. Alright? Boleh? So try buat. Esok kita bincang. Boleh? Okay, teacher. Alright. Okay. So, boleh jawapan mana? Okay, dah. Biar ajak. Tak apa. Aduh. Tutup. Macam mana nak tutup ni? Oh, sudahlah dah tutup. Tak pandai dah. Korang. Korang nak tutup dah. Apa makan kau ini? Ada. And show. Boleh. Okay dah. So, tutup dah. Stop. Okay. Korang tak nak buka kamera? Kamera tak ada. Lama tak tengok muka korang. Okay lah. Kita stop kat sini Korang ada kelas lain pula. Alright. Kalau ada apa-apa tak faham boleh PM teacher Okay. Thank you, teacher. Alright. Thank you. Thank you teacher. Bye. Take care. Bye-bye.